Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wanshur alaina min hazain rahmatika ya Rahim. Rabbi radi sadari wa yasiri amri wa lalunda tamin lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua, kita akan masuk mata pelajaran baru mata pelajaran baru tajuk barulah. Minggu lepas kita dah belajar penggunaan ataupun cara penulisan ataupun cara penggunaan lah huruf. Minggu lepas muka surat ni. Hamzah ditulis, huruf hamzah di tengah kalimah yang ditulis di atas huruf waw. Macam ni adalah contoh-contoh penggunaan huruf hamzah yang berada di tengah kalimah ataupun di tengah perkataan yang ditulis di atas huruf waw. Ada contoh-contoh dia lah, contoh mu'minu, mu'allifu ni yang kita belajar minggu lepas ni. Ru'usun, ru'usan, mu'assasatun, mu'awwalun. Lepas tu ada masuk ke? Lepas tu mu'assasatun mu'awwalatun su'al. Tengok dia punya penulisan ataupun cara penulisan dia, cara penggunaan dia yang menggunakan huruf hamzah yang berada di atas huruf waw, iaitu ingat kedudukan tu mesti berada di tengah. Ingat Ustaz kata apa? Yang kata di tengah tu, tutup mikrofon semua. Zuhar. Okey, penggunaan yang tengah Ustaz kata tengah tu tak semestinya. Contoh ada 5 perkataan. Contoh macam ni. 1, 2, 3, 4. Ni 4. Ini contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf kan? Tak semestinya Ustaz kata kalau tengah huruf tu, tengah perkataan tu mesti kena duduk dekat waw tengah ni. Bukan kiranya 1, 2, 3. Mesti kat nombor 3. Tak semestinya. Yang pasti kata bila mana kata di tengah perkataan ni boleh juga nombor 2 ataupun nombor 3 ataupun nombor 4 ataupun nombor 5. Yang pasti jangan di awal perkataan, contoh macam ra ni, ataupun di hujung perkataan seperti di alif ni. Yang ni baru kata di awal perkataan, ra ni awal perkataan, alif ni di akhir perkataan. Tengah-tengah ni dikira sebagai tengah. Semestinya itu adalah contoh penggunaan huruf hamzah yang ditulis di atas huruf waw yang berada di tengah perkataan. So, Ilyas tadi masuk dah. Okey, yang ni adalah pelajaran untuk minggu lepas. Hari ni kita akan belajar tajuk yang baru iaitu alif lam ta'rif. Tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan alif lam ta'rif ni? Alif lam kalau hijau bagi tahu tau. Alif lam ta'rif ni kalau dalam ilmu tajwid pun ada. Ilmu tajwid ni pun ada. Alif lam ta'rif. Kita tengok. Okey, tengok penggunaan alif lam ta'rif. Tengok yang pertama. Okey. Contoh alif lam ta'rif, apakah yang dimaksudkan alif lam ta'rif? Tengok ni. Dia ada 2 ni. Alif lam ta'rif. Ingat dia ada 2 alif lam. Alif lam ni dah nama pun alif lam, kan? Alif lam mesti ada alif lam kat depan tu. Yang pertama dinamakan sebagai lam qamariyah. Apakah yang dimaksudkan dengan lam qamariyah? Kita tengok Tengok. Lam qamariyah ialah huruf lam pada alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif tu, alif lam tu ni nampak ni.
Alif lam tu yang tu dinamakan sebagai mana? Pen. Ni contoh. Ni nampak contoh alif lam qamariyah. Alif lam tu. Ni lah dinamakan alif lam ta'rif. Nampak alif dan lam tu. Yang tu adalah contoh penggunaan contoh alif lam. Tengok dia kata, lam qamariyah ialah huruf lam pada Okey dah. apa? Lam pada alif lam ta'rif. Yang kata alif lam ta'rif ni lah alif lam ta'rif ni. Ni alif lam ni alif lam ta'rif yang terdapat pada kalimah isim. Isim ni Ustaz kata apa? Isim ni kalau kita belajar tahun lepas, belajar 3, isim ni apa? Kata nama. Benda yang ada nama tu dinamakan sebagai isim. Contoh kalau kamu belajar bahasa Melayu, kan? Kamu dah belajar kan kata nama. Kata nama tu benda-benda yang ada nama, tak kisahlah manusia ke, haiwan ke, buku ke. Buku tu nama lah. Tidak kita nak panggil dia apa, betul tak? Kata isim ni benda yang ada nama. Tak kisahlah kipas ke, burung ke, apa haiwan ke, binatang ke, pokok ke, benda tu semua ada nama dikira sebagai isim. Dia kan kalimah ni kan ada 3, iaitu kalimah isim. Isim ni macam saya katalah kata nama tu. Lepas tu fi'il. Fi'il ni apa? Perbuatan. Contoh, saya Ahmad. Ahmad tu kata nama. Membaca tu kita panggil apa? Perbuatan lah kan. Itulah fi'il. Buku. Tu isim balik. Saya membaca. Saya tu Ahmad membaca. Ahmad tu isim. Membaca tu fi'il. Tapi tak apa, yang tu tak apa. Ustaz nak beritahu isim ni saja. Isim ni adalah benda yang ada nama. Kita ataupun tak kisahlah apa pun ada nama tu dikira isim lah. Ia ditulis dan dilafazkan dengan jelas. Huruf selepas berbaris tanpa tasydid. Ingat, nak kenal lam qamariyah ni, nak kenal lam qamariyah ni mesti ni nampak ni. Huruf selepas alif lam ni lah dia kata dia. Selepas bunyi apa tu? Suruh selepasnya, selepas alif lam tu lah nampak. Mesti berbaris. Dan tak ada syaddah. Tasydid ni syaddah lah. Mesti contoh kita baca lam qamar, kita bagi contoh al-qamariyah. Qa, nampak? Berbaris tak? Qamariyah. Lepas tu tak ada syaddah kan? Yang ni dikatakan senang je nak kenal. Kamu tengok, jumpa je alif lam, lepas tu berbaris tanpa ada syaddah, yang tu dikemalkan sebagai alif lam qamariyah. Kita akan tengok muka surat sebelah je. Tajuk ataupun contoh-contoh penggunaan alif lam qamariyah. Okay, tengok muka surat seterusnya, iaitu muka surat berapa tah? Clear drawing. Okey, muka surat seterusnya. Tengok. Yang ni adalah contoh penggunaan ataupun contoh-contoh huruf alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ni terlampau banyak. Betul ke? Betul lah. Contoh alif lam qamariyah. Ar-Rahman. Ni bukan dia ni. Kenapa dia tanda? Ni tengok contoh penggunaan alif lam qamariyah. Tengok contoh yang pertama. Pastikan. Okey, tengok contoh yang pertama. Contoh. Kamu tengok penggunaan alif lam. Alif lam yang ni lah panggil alif lam ta'rif. Ni nampak. Semua ni adalah alif lam ta'rif. Ni alif lam. Lepas huruf alif lam tu huruf apa? Hamzah. Hamzah tak kisah huruf apa pun. Biasa Hamzah tu berbaris. Tak kisahlah baris bawah ke atas ke. Kan? Lepas tu tak ada syaddah. Syaddah tahu macam mana kan? Syaddah macam ni. Tu syaddah tu. Tak ada tanda syaddah tu, maka yang ni dia dinamakan sebagai alif lam qamariyah. Ni dia dinamakan sebagai alif lam qamariyah. Contoh seterusnya, alif lam. Nampak al-birkah. Al-birkah. Katanya al-barakah kat sini. Tak tahulah dia ni hijau macam mana. Al-birkah Ustaz tak tahu. Birkah mungkin adalah. Mungkin ada, tak tahu. Al-birkah contoh. Tak apalah, kamu tumpukan contoh. Alif lam. Nampak ni panggil alif lam ta'rif. Lepas tu ba. Ba ni nampak ba ni lepas tu bawah dia ada baris. Nampak baris. Jadinya lepas tu dinamakan sebagai alif yang ni contoh lam qamariyah. Alif lam qamariyah.
Penggunaan dia senang je kan. Nak kenal dia memang senang. Jumpa alif lam, lepas tu selepas huruf alif lam tu mesti ada huruf yang berbaris tanpa ada syaddah. Yang tu dikirakan sebagai alif lam qamariyah. Contoh yang seterusnya, al-halibu. Nampak? Al-halib. Alif lam lepas tu ada ha. Tak kisah ingat, tak kisah huruf apa-apa pun. Yang ni huruf hijaiyah lah kan. Huruf hijaiyah, lepas tu mesti ada baris lepas dia. Tak kisahlah baris fathah ke, kasrah ke, dhammah ke. Yang pasti bukan baris sukun. Mesti fathah, kasrah ataupun dhammah saja. Contoh lagi, al-khadimu. Nampak? Contoh ada alif lam, lepas tu kha. Lepas tu kha tu ada baris fathah, nampak fathah. Tebal dia punya ni. Fathah. Lepas tu al-ulbah. Ulbah. Al-ulbah. Nampak alif lam ta'rif ni. Ni alif lam ta'rif. Lepas tu ain. Lepas alif lam tu ada huruf ain. Lepas tu huruf ain tu dhammah. Nampak dhammah. Tanpa ada syaddah dikira sebagai alif lam qamar ataupun lam qamariyah. Lepas tu seterusnya contoh seterusnya al-ghabah, alif lam ta'rif, lepas tu ada ghin. Ghin lepas tu baris fathah. Tak ada syaddah, tak kisahlah apa baris apapun, yang pasti berbaris dikira sebagai lam qamariyah. Satu lagi al-finjan. Al-finjan, alif lam ta'rif, lepas tu fa. Lepas tu fa tu baris kasrah. Tak ada syaddah, dinamakan sebagai lam qamariyah. Al-qitar, alif lam, lepas tu kha. Qauf. Qauf baris kasrah bunyi qikan jadi al-qitar. Al-qitar baris kasrah ni ada baris dia dikira sebagai lam qamariyah. Lepas tu al-ka'sa. Al-ka'sa alif lam, lepas tu huruf kaf. Lepas huruf kaf tu ada baris ke atas dia dikira sebagai lam qamariyah juga. Lepas tu al-mauz. Nampak alif lam, lepas tu huruf mim, lepas tu baris atas. Mim ni baris atas atau baris fathah. Al-mauzu. Ini ada contoh seterusnya. Lepas tu al-waraqah, al-alif lam, lepas tu ada huruf waw. Waw, lepas tu ada waw tu baris dia ke atas. Ada baris lah kita kan. Jadi dinamakan sebagai lam qamariyah. Al-hudhud. Lepas tu al-yadu. Yang ni adalah contoh penggunaan ataupun contoh-contoh lam qamariyah. Dia bagi contoh kat sini lah kat kamu ni. Kita tengok. Kita cuba try cari tengok. Apa dalam ni, apa yang ni contoh alif lam qamariyah. Lam qamariyah contoh ar-rahman. Ar-rahman ni bukan lam qamariyah ni, lam syamsiah ni sebab tengok. Yang ni kita syaddah tasydid tu. Alif lam, lepas tu ada ra, ra tu kan ra lepas tu berbaris tapi ada syaddah kat sini. Yang ni bukan dikira sebagai lam qamariyah. Yang ni dikira sebagai lam syamsiah. Alif lam ada dua ni je. Alif lam yang ada syaddah atau alif lam yang tak ada syaddah yang berbaris. Yang ni salah ni. Tak tahu kenapa dia tanda. Alif lam, lepas tu ra ni, ni bukan dia. Yang contoh yang kedua, yang ni lam syamsiah. Yang ni kita tak belajar lagi. Kita boleh tumpu kat sini Pak. Allamal Quran. Nampak? Alif lam, lepas tu huruf qauf. Qauf, tengok baris dia, baris dhammah. Tak ada syaddah kan? Ni ya contoh lam qamariyah. Contoh penggunaan lam qamariyah. Seterusnya, khalaqal insan. Nampak alif lam, lepas tu huruf hamzah. Huruf hamzah tu berbaris kasrah. Berbaris, dan maksud dia berbaris tanpa ada tasydid ataupun tanpa ada syaddah dikira sebagai lam qamariyah juga. Nampak penggunaan dia. Contoh lagi, allamahul bayan. Alif lam, ni alif lam ta'rif. Lepas tu lepas huruf alif lam ni ada huruf ba. Ba tu berbaris fathah ataupun tak kisah baris bawah ke, baris atas ke, baris dhammah ke, mesti berbaris tanpa ada tasydid. Ni jadi contoh lam qamariyah. Al-bayan. Ni bukan dia. Asyam ni bukan dia dah. Ini lam ni alif lam, tak apa ni kira Ustaz tanda sekejap. Ni contoh yang salah Ni salah. Ni bukan lam qamariyah, dan ni pun bukan lam qamariyah. Nampak?
Satu lagi al-qamaru, nampak alif lam, lepas alif lam ada huruf qauf. Qauf ni baris apa? Fathah ataupun baris atas. Jadinya tanpa ada tasydid macam ni disebut ataupun dikenali sebagai lamu qamariyah. Senang sebab dia bagi contoh ayat, kamu cari je kan. Mana dia? Kita belajar Qamariyah ke? Oh lah, lepas tu kita belajar apa sekarang? Qamariyah. Ni nampak tak contoh apa? Contoh kan kita ustaz kata kita belajar lam qamariyah. Oh. Kenapa? Kenapa? Ilyas? Tak apa-apa. Okey, sambung. Yang ni ada contoh lagi. Penggunaan ataupun contoh hukum ataupun contohlah lam qamariyah yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh, inna anzalnahu fi lailatil alif lam, lepas tu ada huruf qauf. Qauf ni baris. Tak kisahlah baris atas ke bawah kan, kat sini contoh dia bagi baris fathah ataupun baris atas. Jadinya yang inilah kita namakan sebagai lam qamariyah, lamul qamariyah. Ingat alif lam kat depan ni dinamakan sebagai alif lam ta'rif. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama alif lam lepas tu huruf qauf berbaris atas. Lailatul qadri sama juga alif lam qauf berbaris atas dinamakan sebagai lam qamariyah. Khairu min alf syahr. Tanazzalul mala, nampak? Tanazzalul mala, alif lam ta'rif. Lepas huruf alif lam ni ta'rif ni ada huruf mim. Mim ni baris atas. Jadinya ni yang ni lah contoh lagi. Contoh yang seterusnya. Alif lam lamu qamariyah, sebab mim ni tak ada syaddah kan. Mesti kena dinamakan sebagai lamu qamariyah. Kalau kamu kata warruhi, warruh ni salah dah. Ni alif lam juga, ni alif lam ta'rif juga, tapi ra kat sini ada syaddah. Yang ni bukan dia, yang tajuk yang selepas ni. Tak apa, tertinggal dulu. Sekarang kamu tunggu tajuk lamu qamariyah sahaja. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nampak alif lam ta'rif, lepas huruf alif lam ta'rif tu ada huruf fa. Fa tu baris fathah, tak ada syaddah. Tak kisahlah baris apa pun. Yang pasti baris ada 3, fathah, kasrah, dhammah. Tak boleh sukun Lepas tu ini dah dinamakan sebagai alif lam lamul qamariyah. Apa? Mana alif lam syamsiah? Oh, panjang juga ni. Supaya minggu depan lah kamu. Okey, contoh yang seterusnya. Contoh lamul qamariyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nampak? Alif lam, lepas tu ada fa. Fa tu baris fathah. Jadinya tanpa ada syaddah, dikira disebut sebagai ataupun dikenali sebagai lamul qamariyah. Yang kedua, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil. Nampak? Tifil. Yang ni bukan dia. Ni alif lam juga tapi ni tajuk depan. Ni tifil alif lam lepas huruf ain. Nampak beza dia? Ain kat sini tak ada syaddah. Kalau nun kat sini ada syaddah. Jadi yang ni bukan lamul qamariyah. Nak beza lam qamariyah dengan lamu syamsiah. Syamsiah ada syaddah. Lamu qamariyah tak ada syaddah. Itu je, senang je. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ni ada contoh lamul qamariyah. Senang je nak kenal ni. Tengok. Ustaz baca sekali lagi Ustaz baca Bismillah. Kenapa tak padam ni? Ni adalah contoh-contoh dalam buku nanti. Okey, contoh-contoh lagi. Dia bagi contoh-contoh lagi lah. Inna anzalnahu fi lailatil. Nampak? Lailatil qadr. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Alif lam, nampak alif lam, ta'rif. Lepas huruf alif lam tu ada huruf qauf. Qauf tu berbaris fathah. Ini dinamakan sebagai lamul qamariyah.
Seterusnya. Mana dia lagi? Afala ya salamun hiya hatta matla'il. Nampak? Matla'il alif lam fajri. Matla'il fajr. Alif lam, lepas alif lam ta'arif tu ada huruf fa. Fa ni tanpa ada syaddah. Inilah dia makan contoh lamul qamariyah. Qamariyah senang sangat ingat. Pastikan tak ada syaddah selepas alif lam tu. Yang itulah huruf qamariyah. Seterusnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nampak? Fil. Fil lepas huruf fa ni, ya ni, alif lam, lepas tu huruf qaf. Lepas tu qaf tu berbaris dhammah. Tak kisahlah baris bunga saya kata kan. Yang pasti ada 3 baris tu. Fathah, kasrah, dan dhammah. Dinamakan sebagai lamul qamariyah. Okey, tengok muka surat sebelah pula. Muka surat 25. Yang ni nanti latihan kamu macam mana? Halo, siapa nak masuk tu? Kalau macam nak masuk dia tadi? Allah. Oh jadi. Mana dia? Tak ada. Tak naik. Sekejap Ideal. Auni Anas Al-Aziz Ideal. Masuk dah Ideal. Ha, masuk dah. Sambung. Sambung. Nampak kan? Okey. Yang tadi Ideal kita yang baru masuk kita belajar muka surat 22 iaitu nama tajuk kita apa? Alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ni terbahagi kepada 2. Yang kita belajar sekarang ni adalah dinamakan sebagai lamul qamariyah. Yang mana baru masuk lamul qamariyah yang kita belajar sekarang ni. Ingat alif lam ta'rif terbahagi kepada 2. Ni alif lam ta'rif terbahagi kepada 2. Pertama lamul qamariyah. Yang kedua kita belajar minggu depan. Ni sekarang kamu tumpun je. Lam qamariyah ialah huruf lam pada alif lam ta'rif yang terdapat pada kalimah isim. Kata isim kan, isim kata nama tu. Ia ditulis dan dilafazkan dengan jelas. Huruf selepas berbaris tanpa tasydid. Yang itu adalah contoh ataupun pengenalan tentang lamul qamariyah. Tengok contoh-contoh dia yang baru masuk tengok. Contoh kat sini. Muka surat 25. Contoh fil hadiqati azharut jamilatun. Maksudnya fil hadiqah di taman bunga-bunga kelihatan sangat cantik. Ataupun bunga-bunga yang terdapat itu sangat cantik. Fil hadiqah. Ni, fil hadiqah. Ni dia apa? Maju. Khabar muqaddam. Ni, fil hadiqah. Nampak alif lam. Alif lam. Lepas huruf alif lam, yang ni dia makan sebagai alif lam ta'rif. Ni contoh alif lam ta'rif kan. Lepas alif lam ada huruf ha. Ha tu tak kisahlah baris apa pun, yang pasti ada huruf dan berbaris. Boleh jadi ha ni hai, boleh jadi ha ni hu. Tapi ayat kat sini hadiqah mesti kena sebut hadiqah. Tak boleh sebut hidiqah, tak boleh sebut hudiqah. Jadi maksud lain dah. Hadiqah. Sebab tu kita tengok peranan bahasa Arab ni, peranan baris ni memainkan peranan yang paling penting. Okey, contoh. Yang seterusnya, Zainabu wa Maryamu fil maktabati. Nampak? Zainab dan Maryam berada di dalam perpustakaan. Al-maktabah, alif lam. Lepas huruf alif lam tu ada huruf mim kan? Lepas huruf mim tu tak ada syaddah, tak ada tasydid, berbaris fathah. Yang ni ada contoh lamul qamariyah. Terakhir, al-mudarrisu amamal fasli. Guru berada di hadapan kelas lah kita katakan kan. Al-mudarrisu. Nampak? Alif lam, lepas tu mim. Lepas tu mim tu baris dhammah. Tak kisah baris apa pun saya katakan. Jangan pasti jangan ada tasydid. Yang tu adalah contoh penggunaan
lamul qamar ya. Amamal fasli. Al-mudarrisu mim. Yang ni alif lam ta'rif. Yang ni mim. Ini dinamakan sebagai lamul qamar juga. Lepas tu al-fasli pula. Al-fasli juga dinamakan sebagai lamul qamar ya. Okey, seterusnya tengok muka surat 26. Habis dah. Murid-murid tak apa. Yang ni latihan ni kamu cari sini. Tak apa yang ni. Alif lam ta'rif ialah alif lam, nampak ni. Alif lam ta'rif ialah alif lam yang didahului oleh hamzah wasal berbaris fathah. Alif lam ta'rif ni dia. Alif lam, nampak? Allah, nampak? Ni kan dia. Alif lam, contoh alif lam mana dia? Ni lah contoh alif lam. Ni nampak kat sini alif lam. Tak kisahlah alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif tu wal faj, nampak alif ni ada hamzah wasal, nampak? Hamzah wasal. Contoh lagi. Alam tara kaifa iramazatil. Nampak? Alif lam ni dah dinamakan sebagai hamzah alif lam hamzah wasal. Ke alif lam ta'rif ni hamzah ni. Alif lam ni. Hamzah wasal lah tu. Ini ada contoh penggunaan tulisan ataupun pengenalan tentang hamzah ataupun alif lam ta'rif bab ataupun bahagian yang pertama iaitu alif lam qamariyah. Lamul qamariyah. Minggu depan kita akan belajar yang alif lam yang kedua iaitu alif lam lamu syamsiah pula. Senang je ni. Senang je syamsiah ni. Qamariyah senang, syamsiah pun senang. Allahu a'lamu bis-shawab. Latihan kamu buku tulis tak ada kan? Yang tak ada carilah kertas kosong, pastikan ni. Ustaz nak kamu cari kat sini wal fajr ni kan, ayat semua ni kamu cari, kamu tulis dulu ayat Quran ni, kamu tulis dulu dua-dua ayat Quran ni, lepas tu lepas kamu tulis tu kamu keluarkan lamul qamariyah yang ada berada dalam dua ayat ni. Boleh semua? Muka surat, latihan muka surat 26. Lepas kamu tulis dua-dua ayat Quran ni, kamu keluarkan. Contoh, wal fajr. Okey, wal fajr kamu tulis dulu ayat Quran yang pertama ni, kan? Dengar ni semua. Kamu tulis dulu ayat Quran yang pertama ni, ayat semua ni. Lepas tu jawapan kamu tulis kat bawah. Lepas habis semua jawapan, lepas dah habis, lepas dah kalau jawapan alif lam qamariyah dekat jawapan ni, kamu tulis pula jawapan yang kedua ni. Soalan yang kedua ni. Tulis balik semua. Lepas tu kalau lam qamariyah yang ada dalam ni contoh. Allati lam yawsam. Contoh bil wad al-bilad ni contoh. Kamu buat kalau aja al-bilad ni tulis nombor 1 ke al-bilad. Lamul qamariyah. Ingat jangan lupa tulis tajuk besar. Lamul qamariyah yang buku tulis ada tak kamu? Imla. Tak ada ke ada? Yang hijau. Yang ni. Ada kan? Ada. Habiskan. Buku tulis patut kena ada. Tulis je yang tu dalam tu. Bawa keluar ingat tulis ayat Quran ni dulu habiskan, lepas tu bawa keluar baru tulis ayat Quran yang kedua. Pastikan jangan lupa tulis tajuk besar ni, iaitu tajuk apa? Ni tajuk ni. Jom pergi. Jangan lupa tulis tajuk ni, tajuk yang besar ni. Al-lamul qamariyah. Jangan lupa tulis tajuk ni. Tulis atas sekali kat tajuk kamu. Pastikan siap Jawab akhirnya soalan latihan kamu muka surat 26 tulis habis, lepas tu bawa keluar alif lamul qamariyah. Wallahu a'lamu bis-shawab. 1 2 3 4 5 tadi macam 14 orang masuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tadi siapa lagi ada? Darwish ada, Adam Darwish ada, Alif Farhan, Anas. Fadlan mana? Tadi macam ada. Fadlan tadi hilang. Siapa lagi hilang? Fadlan disconnect. Oh ya. Aidil ada. Tadi rasa macam
apa nama Sofia masuk kan? Kan? Hilang. Tak apalah, baca doa ambil belajar. Ambil doa ambil belajar. Siapa tak faham ni latihan nak macam mana? Muka surat 20. Apa? Latihan. Auni faham tak latihan? Auni Aisyah. Muka surat 26 tu. Auni. Zarik ada? Zarik ada. Auni, faham ke tak latihan? Faham tak latihan Ustaz bagi tu? Macam mana nak buat? Faham ke tak latihan yang Ustaz bagi tu? Buat macam mana? Faham tak? Betul faham Siapa lagi tak faham latihan yang Ustaz bagi tu? Tulis ayat Quran tu, tulis satu ayat tu, lepas tu bawa keluar terus. Bawa keluar lamul qamar ya. Okey, semua baca doa habis belajar. Bismillah. Baca doa semua. Baca doa Allahumma inna astaudi'uka ma 'allamtani fardhu. Okey, assalamualaikum semua.